Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Makan buah pada asasnya adalah baik. Ya. Buah termasuklah buah tamar lah. Ya. Pada asasnya adalah bagus. Ya. Tetapi perlu diketahui ya, bagaimana caranya dan waktu-waktu tertentu yang diharuskan untuk memakannya dan ada waktu-waktu yang dilarang untuk memakannya. Ya, sebagaimana ya, makan buah sebelum daripada makan ya. Makan maknanya makan istilah ya. Jadi dalam perubatan Islam ini ya, kita digalakkan untuk makan buah terlebih dahulu ya. Selepas itu barulah kita makan makanan yang berat ya. Tetapi kebiasaannya orang makan buah ni selepas daripada makan ya. Tetapi dalam Islam ini ialah kita makan buah dahulu ya, kemudian barulah kita makan nasi. Ya, itu dalam masalah makan buah ya, sebaiknya di awal. Begitu juga dengan makan jus, ya, minum jus ya. Kita minum jus ya, selalu dicampur dengan susu ya, sedangkan ya baginda SAW melarang ya untuk kita minum ya, jus yang dicampur dengan susu. Ya, jadi kalau kita nak buat jus ya, jangan dicampur dengan susu. Minumlah ya secara asli ya jus tu. Kalau jus tembikar ya, jangan dicampur dengan susu. Kalau minum mangga, jus mangga jangan dicampur dengan susu ya, tapi di luar sana orang buat mangga ya, jus mangga dicampur dengan susu ya. Jadi ini telah menyalahi ya kaedah perubatan yang disunahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dipertanyakan oleh ustazah itu tadi ya, ada sebuah hadis ya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan ya, Ummul Munzir bin Qais Al-Ansariyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menemuiku bersama Sayyidina Ali yang baru sembuh dari sakit. Sementara kami mempunyai seberkas kurma rutab yang tergantung. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam makan dari buah kurma yang tersebut dan Sayyidina Ali pun turut sama memakannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Ali, "Kamu baru saja sembuh." Lantas Sayyidina Ali karamallahu wajhah pun berhenti makan buah itu. Sementara kata Ummul Munzir, aku memasak gandum dan sayur silk, lalu aku hidangkan. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada Sayyidina Ali, makanlah ini kerana ini lebih bermanfaat dan lebih sesuai untukmu. Ya, daripada hadis ini, ya, Nabi SAW ya, melarang Sayyidina Ali karamallahu wajhah yang pada waktu itu baru sahaja sembuh daripada sakit untuk makan buah kurma. Jadi buah kurma ini tidak sesuai kepada orang yang baru sembuh daripada sakit. Ya. Jadi Nabi SAW larang ya, Sayyidina Ali ya, makan buah kurma dan juga ya, buah-buah yang lain. Ya. Jadi tidak sesuai dimakan waktu orang itu berada dalam ya, proses penyembuhan sakit. Ya. Lalu ya, Ummul Munzir menghidangkan satu makanan yang yang diperbuat daripada gandum ya, lalu dihidangkan kepada ya Sayyidina Ali dan Nabi SAW menyebutkan makanlah ini kerana ini lebih bermanfaat dan lebih sesuai ya untukmu. Jadi menunjukkan bahawa ya makanan yang sesuai untuk orang yang dalam proses penyembuhan itu ialah makanan ya, yang diperbuat daripada gandum ini ya, sama ada diperbuat dalam bentuk harisah ya, iaitu makanan tu tadi ya, makanan manis ya, yang diperbuat daripada gandum campuran dengan tepung ya, madu dan juga susu ya, ataupun ya makanan yang dipanggil talbina ya, makanan talbina pun sejenis sup ya, yang diperbuat daripada tepung dicampur dengan air, dicampur dengan susu dan dicampur dengan madu ya. Jadi makanan-makanan ini ataupun sup juga ya, sup yang dipanggil tarid tadi ni ya, sup daripada daging. Jadi makanan-makanan itulah yang sesuai untuk orang yang berada dalam proses penyembuhan. Jadi ya, makan buah kurma ini ya tidak baik ya. Malah Nabi SAW melarang ya untuk dimakan ya dalam proses penyembuhan.
ya. Jadi itu tidak baik. Jadi kurma ini dimakan maknanya sebelum, ya. Maknanya waktu dalam keadaan dia sakit, masih sakit lagi, ya, maknanya ada proses penyembuhan, boleh makan. Tapi apabila nak sampai ke sembuh tu, dah maknanya tidak dibenarkan makan kurma. Jadi tidaklah sepanjang masa, ya, diberi makan kurma. Begitu juga dengan ubat-ubatan yang lain. Tidaklah sepanjang masa, daripada sebelum sakit makan contohnya habbatus sauda, waktu sakit pun makan habbatus sauda, ya, lepas sakit pun makan habbatus sauda. Ya, ataupun ya sebelum sakit makan madu, waktu sakit pun makan madu, lepas sakit pun makan madu. Jadi semuanya ada sukatan-sukatan dan semuanya ada masa dan waktu-waktu tertentu, ya, bagaimana ubat itu berfungsi untuk merawat dan menyembuhkan pesakit itu. Jadi tidak boleh dihentam secara orang panggil, ya, sekaligus gitu saja, ya. Diambil borong saja begitu, ya. Jadi semua perkara itu ada had-hadnya, ada waktu-waktunya dan ada sukatan-sukatan tertentu untuk mendapatkan kesihatan yang terbaik, ya. Makanan-makanan yang bercampur ini, ya, boleh menyebabkan keracunan, ya, di dalam perut kita, ya. Walaupun mangga tu dengan susu tu kan tak ada racun. Jadi dia akan boleh jadi racun kalau kita campur macam tu. Sebagaimana Nabi SAW melarang kita meniup makanan yang panas, ya. Kalau kita nak minum air panas, kita tiupkan air yang panas itu, ya. Jadi, ya, walaupun semuanya asalnya tidak ada unsur racun, ya, tetapi, ya, proses kita meniup tu ada gas-gas yang kita lepaskan, kemudian dia bercampur dengan gas yang ada dalam makanan tu, ya, dalam minuman tu, dalam perut kita. Apabila bercampur, dia menghasilkan, ya, gas-gas yang beracun, ya. Begitu juga dengan makanan-makanan yang bercampur seperti, ya, buah-buahan dan juga susu ni, ya. Jadi dilarang. Begitu juga masak ikan, ya, dengan susu. Jadi tidak boleh kita masak ikan, ya, bergulaikan susu, ya. Jadi orang kita alhamdulillah kita masak ikan, gulai ikan dengan santan, ya, tidak menggunakan susu. Tetapi sebahagian daripada pelajar kita, ya, kat Mesir sana, ya, oleh kerana santan susah didapati, jadi kadang-kadang mereka guna susu sebagai ganti santan. Jadi ini berbahaya, ya, ini berbahaya dan dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana? Yogurt macam mana Ustaz? Yogurt pun berasal daripada susu, ya. Jadi, ya, berhati-hatilah, ya, makanan-makanan, ya, ada makanan-makanan tertentu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, larang untuk kita makan bersamaan. Dan di antara tips penjagaan, dan ini adalah sebahagian daripada qanun, ya, sebahagian daripada undang-undang dan peraturan di dalam perubatan, ya, tidak boleh mencampurkan dua makanan yang berunsur sejuk. Ya, dua makanan yang berunsur sejuk, ya. Contohnya, ya, kita makan, ya, ikan tu unsurnya sejuk, ya. Dalam waktu yang sama, ya, kita, ya, makan pula lepas tu kita makan secara, ya, banyak pula, ya, dengan buah-buahan tembikai umpamanya, ya. Jadi ikan tu sejuk, ya, tembikai itu sejuk, jadi, ya, itu, ya, tidak bagus, ya, untuk kesihatan. Begitu juga, ya, kita makan, ya, ikan ni unsurnya sejuk, ya. Kemudian kita iringi, ya, dengan minum air batu, ya, minum ais, ya, banyak. Itu juga akan menjejaskan kesihatan. Jadi kalau kita nak makan ikan, ya, pastikan, ya, minuman kita minuman yang berunsur panas. Bukan air tu panas, ya. Unsur yang kita buat tu, ya. Unsur yang kita buat tu daripada panas, ya. Jadi baik kalau kita, ya, minum umpamanya unsur daripada madu, ya. Madu ini panas. Jadi dia akan seimbangkan, ya, seimbangkan di antara, ya, ikan yang sejuk, ya, dengan minuman yang berunsurkan panas, dia akan jadi seimbang, ya. Jadi jangan dua-dua sejuk. Dan tidak boleh makan makanan yang mempunyai unsur yang kedua-duanya panas, ya, kedua-duanya panas, ya. Kita makan dua makanan, ya, katalah daging itu panas, ya. Kemudian, ya, kita makan pula, ya, unsur yang lain yang unsur itu juga adalah panas, ya. Umpamanya apa unsur panas?
katalah yang senang madu lah madu tu panas. Jadi madu dengan daging ni dua-dua panas Jadi Nabi SAW tidak menggalakkan, dan ini salah satu peraturan untuk nak menjaga kesihatan. Jangan makan dua unsur yang panas dan jangan makan dua unsur yang sejuk dalam waktu yang sama. Nabi SAW setiap kali makan kurma, Nabi akan iringi makan unsur yang sejuk. Nabi tidak makan kurma secara tunggal, maknanya makan kurma saja. Jadi ramai orang tidak tahu perkara ni Jadi Nabi SAW pada satu ketika nak makan kurma diiringi dengan makan buah tembikai. Jadi kurma itu panas buah tembikai itu sejuk Jadi bila makan dua unsur yang berlawanan ini, dia akan menstabilkan balik suhu badan kita, dan insya-Allah kita akan dapat kesihatan Dan Nabi SAW juga sering makan tamar buah tamar ini kemudian diiringi dengan makan timun makan timun, dan kadang Nabi SAW iringi dengan makan khal juga itu semua untuk nak makan. Sebab itu orang-orang Arab ini sudah menjadi tradisi kepada mereka, bila mereka makan daging, mereka akan iringi dengan salad dengan salad yang sudah dicampur dengan sedikit garam, dan kemudian disiram dengan khal, dengan cuka. Jadi makan dua tu mesti dimakan makan daging dan juga makan khal yang disiram dalam sayur-sayuran Jadi sayur-sayuran, khal dan sebagainya itu unsur yang sejuk, daging itu unsur yang panas Jadi bila makan dua-duanya insya-Allah ada keseimbangan. Jadi kalau kita makan satu saja, daging saja kita makan kemudian kita tidak makan unsur yang sejuk menyebabkan suhu badan kita akan panas naik itulah yang jadi darah tinggi akan jadi macam-macam lah sakit ni Jadi sebab itu Nabi SAW menganjurkan makanan yang seimbang, yang insya-Allah kita akan bahaskan dalam